Kopi Senangan yang pai doho i Salbino Saribu ni awar BTTV totuong Dubai no. PKP mungkin dikuatkuasakan semula di Sabah jika kes positif COVID-19 terus meningkat. Tren peningkatan kes positif COVID-19 di Sabah boleh membawa kepada langkah menghadkan penganjuran aktiviti sosial dan pelaksanaan semula Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Masidi Manjun berkata, jangkitan dalam kalangan komuniti semakin membimbangkan dan jika masyarakat tidak mengambil serius perkara ini, kes akan menjadi tidak terkawal. Masidi yang juga jurucakap COVID-19 Sabah berkata, sekiranya kes berada dalam keadaan tidak terkawal, PKP mungkin perlu dikuatkuasakan semula di Sabah. Oleh itu, beliau menyarankan semua rakyat di negeri ini agar terus mematuhi prosedur operasi standard SOP yang telah ditetapkan agar penularan jangkitan dalam komuniti dapat dihentikan. I can tell you that we are looking into all options. And if the need arises, just as a caution, the first thing that I'm sure will have to be reviewed is on the social activities, because that would obviously be one of the source of community infections. And if that happens, then obviously, that's why I've been saying earlier that try to limit any social function. If you need to do it in your house, for goodness sake, make sure that the people you invite are absolutely free of that infections. Semalam kes COVID-19 di Sabah terus meningkat kepada 405 dengan 49 kluster masih aktif. Sehingga kini kumulatif kes positif COVID-19 di Sabah sudah mencecah 38,960 kes dengan 277 kes kematian. Kenyataan mengenai PKP yang tular di media sosial sejak semalam adalah palsu. Kenyataan bahawa kerajaan akan melaksana semula Perintah Kawalan Pergerakan PKP seperti yang tular di media sosial adalah berita palsu. Kementerian Komunikasi dan Multimedia dalam satu kenyataan memaklumkan Majlis Keselamatan Negara MKN menafikan kesahihan kenyataan bertulis yang mendakwa bahawa mesyuarat MKN bersetuju untuk melaksana PKP seperti yang tular di laman media sosial. MKN menegaskan kenyataan itu adalah palsu dan menasihatkan orang ramai agar berhenti daripada berkongsi berita yang tidak disahkan agar tidak menimbulkan kebimbangan dan keresahan dalam kalangan masyarakat. Sejak semalam tular di media sosial bahawa kerajaan akan melaksana semula PKP bermula 12 Januari sehingga 10 Februari ini di 4 negeri iaitu Sabah, Wilayah Persekutuan, Kuala Lumpur, Selangor dan Johor. Kita ke laporan situasi semasa pandemik COVID-19 di Sabah. Selepas mencatatkan 2,593 kes malam, Malaysia mencatatkan 3,027 kes positif baru hari ini yang tertinggi setakat ini. Kes positif baru COVID-19 di Sabah meningkat buat hari ketiga berturut-turut dengan 493 kes dilaporkan hari ini berbanding 405 kes semalam menjadikan jumlah kumulatif kini 39,453 kes. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Masidi Manjun berkata, satu kes kematian dilaporkan di Sabah hari ini. Tiada kluster baru dilaporkan. Kes kematian itu dilaporkan di Hospital Duchess of Kent, Sandakan, membabitkan seorang wanita berusia 60 tahun. Daerah Beaufort dan Kota Marudu bertukar dari zon jingga ke zon merah. 21 daerah di Sabah kini dalam kategori zon merah iaitu melebihi 41 kes aktif.
Manakala daerah Beluran bertukar dari zon kuning ke zon jingga. 210 pesakit telah sembuh hari ini, manakala 2,457 pesakit sedang menerima rawatan. 314,132 bakul makanan telah diagihkan setakat ini. Operasi Hospital Medan di Tawau diserahkan kepada Kementerian Kesihatan Malaysia. Angkatan Tentera Malaysia ATM menyerahkan sepenuhnya pengoperasian Hospital Medan Tawau kepada Kementerian Kesihatan Malaysia untuk diuruskan oleh Hospital Tawau semalam. Panglima 13 Brigade Infanteri Brigadier Jeneral Abdul Razak Hussein berkata, Hospital Medan ATM itu berjaya melaksanakan objektif bagi membantu Hospital Tawau merawat kes-kes bukan COVID-19. Sejak 20 Oktober lalu, seramai 1,366 pesakit telah menerima rawatan. Pewujudan Hospital Medan Tawau turut membolehkan atur gerak pasukan pembedahan ATM ke Hospital Kunang dan berjaya melaksanakan 36 kes bersifat kecemasan, semi-elektif dan elektif. Sekaligus berjaya mengurangkan tempoh menunggu pesakit kanser di pantai timur Sabah untuk menjalani pembedahan kuratif dan paliatif. Majlis serah terima tugas Hospital Medan ATM kepada Hospital Tawau berlangsung semalam. Dalam pada itu, Abdul Razak berkata ATM akan sentiasa memberi kerjasama kepada Kementerian Kesihatan bagi memastikan kebajikan pesakit terbela meskipun sewaktu pandemik COVID-19. Kini, Hospital Medan Tawau yang terletak di Kompleks Sukan Tawau akan diubah suai dan dijadikan wad rawatan bagi pesakit COVID-19 berisiko rendah dengan kelengkapan 96 katil. Pesakit yang memerlukan pengambilan ubat susulan di Hospital Miri kini boleh menggunakan perkhidmatan farmasi pandu lalu bermula 4 Januari lalu. Dengan adanya perkhidmatan itu, pesakit tidak lagi perlu menunggu lama untuk mendapatkan ubat yang diperlukan. Bagaimanapun, mereka ingin menggunakan perkhidmatan tersebut perlu menghantar pesanan ringkas lengkap dengan butiran nama, tarikh dan waktu mereka ingin mengambil ubat terlebih dahulu. Farmasi pandu lalu ini beroperasi dari Isnin sehingga Jumaat bermula 8.30 pagi sehingga 4.30 petang. Kemudahan ini disiapkan dengan kos RM150,000 dan disumbang bersama Kelab Rotary Miri Old Town dan beberapa syarikat swasta. Majlis pembukaan farmasi pandu lalu Hospital Miri disempurnakan Timbalan Pengarah Kesihatan Sarawak, Abu Hassan Al-Syari Abdul Jabbar. Bagi penduduk Miri, perkhidmatan itu memudahkan mereka selain menjimatkan masa berbanding sebelum ini. Saya rasa sangat bertuahlah sebab pada tahun baru ni 2021 bahagian farmasi telah menyediakan pandu lalu untuk semua pesakit di mana ia sangat memudahkan saya menjimatkan masa kerana saya tidak perlu mengambil nombor di bahagian farmasi dan tidak perlu mencari parking di kawasan hospital. Drive-thru farmasi ini sangat-sangat menyenangkan orang. Selepas ambil ubat terus keluar, selepas ambil ubat terus keluar. Itu sangat menyenangkan orang awam yang datang ke hospital mengambil ubat. Ini pula perkembangan banjir di Beaufort. 49 kampung di Beaufort dilanda banjir setakat 2 petang tadi. Ketua Polis Daerah Beaufort Deputy Superintendent Azmir Abdul Razak berkata, bilangan mangsa yang dipindahkan ke Pusat Pemindahan Sementara Dewan Datuk Seri Panglima Muhammad Dun Panir masih kekal 35 orang dari 13 keluarga yang berasal dari Kampung Bakalau. Beliau berkata walaupun beberapa jalan mula dinaiki air dan tidak boleh dilalui oleh kenderaan namun jalan-jalan utama masih boleh dilalui. Setakat 2 petang tadi, 6 sekolah ditenggelami air. Sekolah berkenaan ialah Sekolah Agama Negeri Limbawang, Sekolah Kebangsaan SK Lago, SK Swasa, SK Bangka Lalak, SK Jabang dan SK Gerama. Antara kampung yang terjejas banjir ialah Kampung Binunuk, Bali Bata, Bakalau dan Kampung Batandok Lubak.
Setakat ini, paras air sekitar perkampungan berhampiran Pekan Beaufort mula menurun. Namun paras air masih tinggi di kampung yang berada jauh dari Pekan seperti di Gadong, Kampung Lago, Swasa dan Bangkalalak. Tupinai hingga kano kabar TV Ketua Urbino, Yokui Salbinus Saribun, Konsikau.